Bahasan sesi yang kedua, tuan-tuan. Baik, pada pagi ni, apa dia topik baru yang kita nak belajar, tuan-tuan? Baik. Topik kita yang baru pada pagi ni, kita nak belajar satu topik lagi. Satu lagi topik baru terkait dengan haraf. Haraf lagi, Ustaz. Ya. Hari ni kita akan kenal satu lagi haraf. Ya. Kita akan kenal satu lagi haraf. Boleh? Haraf apa yang kita nak belajar, Ustaz, pada pagi ni? Pagi ni kita nak kenal satu topik baru yang namanya adalah haraf baris atas. Ya. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar tak haraf baris bawah? Tulis dekat ruangan komen. Haraf baris bawah, tuan-tuan dah belajar ke belum? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Haraf baris bawah, tuan-tuan dah belajar ke belum? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsantu. Tuan-tuan sebelum ni dah belajar haraf yang kita namakan sebagai haraf baris bawah. Hari ni kita nak belajar haraf baris atas. Jangan keliru. Haraf baris atas. Kalaulah saya buka ruangan bedal, saya nak tuan-tuan bedal. Bedal lah apa-apa yang terlintas. Yang penting jangan diam, jangan tak komen. Agak-agak tuan-tuan, haraf baris atas ni fungsi dia apa? Ya. Haraf baris atas ni fungsi dia apa? Bedal. Kan? Ya. Sambil-sambil tu bedal, kan? Agak-agak tuan lah. Nama haraf baris atas. Agak-agak tuan, fungsi dia apa? Salah tak apa. Bila buka ruangan bedal, salah tak apa. Ya. Tulis dekat ruangan komen tuan. Kata Puan Nur Azwa membaris atas fi'il. Kata Puan Prapti membaris atas isim. Puan Suryani membaris ataskan kalimah selepasnya. Ya? Tak ada masalah. Baik. Yang penting tuan-tuan cuba, kan? Baik. Kata Puan Hadijah Abu Hasan membaris ataskan kata kerja. Kebanyakannya kata membaris ataskan isim. Baik, tengok saya. Tengok saya, tuan. Haraf baris atas, ataupun kalau tuan-tuan yang pernah belajar bahasa Arab, haraf baris atas ini kita sebut sebagai haraf nasab. Ya? Haraf baris atas, kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, kita sebut sebagai haraf nasab. Sebut tuan. Haraf nasab. Haraf nasab. Baik. Tapi istilah Arab ni tak penting. Ya? Tak penting. Kadang saya bagi tahu sahaja. Tuan-tuan yang kena ingat, haraf baris atas. Apa dia fungsi haraf baris atas? Ya, ini fungsi haraf baris atas. Haraf baris atas fungsinya ialah membaris ataskan. Tengok depan tuan. Tengok depan. Ya. Membaris ataskan fi'il mudhari'. Ya. Selepasnya. Haraf baris atas fungsinya adalah membaris ataskan. Ya. Membaris ataskan. Ya, saya nak tuan-tuan betul-betul faham. Membaris ataskan fi'il mudhari'. Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Boleh? Baik. Tengok saya, tuan. Ya. Apabila saya kata haraf baris atas, dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya,
bermakna hanya fi'il mudhari' sahaja yang terlibat dalam cerita kita hari ini. Boleh? Hanya fi'il mudhari' sahaja yang terlibat dalam cerita kita hari ini. Ustaz, macam mana pula kalau lepas haraf baris atas itu ada fi'il amar atau fi'il madhi ataupun isim? Tak payah fikir. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni kadang-kadang suka fikir yang kita tak belajar kan. Yang kita ajar ni tak nak fikir, yang kita tak sebut yang dia fikir. Ingat, isu kita tuan, kita nak fokus kepada haraf baris atas yang fungsinya ialah membaris ataskan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' selepasnya. Ustaz, macam mana pula kalau sebelum? Saya dah kata selepas. Lain daripada selepas, sebelum ke, atas ke, bawah ke, jangan layan. Jangan layan. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Ya, jelas ke tak jelas, tuan? Jelas ke tak jelas? Sebelum tuan-tuan bertanya macam-macam yang tuan-tuan terfikir, saya jawab dulu. Fokus kepada membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ahsantu. 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 Baik, semua kata jelas. Terbaik. Jadi, tuan, apabila saya sebut fi'il mudhari', boleh? Baik. Contoh saya bagi. Yajlisu. Kan? Yajlisu. Kita dah jumpa belum yajlisu? Yajlisu kita dah jumpa, tuan. Yajlisu ni isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amar? Dia adalah fi'il madhi. Terjemahan dia apa? Dia duduk. Yajlisu, dia duduk, tuan. Dia fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab tak ada telah, kan? Kalau tuan-tuan tengok, yajlisu, hujungnya berbaris depan. Bermakna, saya nak bagi tahu tuan-tuan, fi'il mudhari', ya, asalnya memang hujungnya akan berbaris depan. Yajlisu, yanzuru, yasma'u, yashummu, yatakallamu, yadribu, pukul, kan? Apa lagi? Yalbasu, pakai. Tuan-tuan dengar, saya sebut tadi tu semua fi'il mudhari' dan saya sebut semuanya hujungnya berbaris depan. Yasma'u, yanzuru, yashummu, ya'kulu, kan? Apa lagi? Yatakallamu, semuanya hujungnya berbaris depan. Bermakna fi'il mudhari' memang baris asalnya hujungnya berbaris depan. Boleh? Memang fi'il mudhari' asalnya hujungnya berbaris depan. Tetapi ada tapi, tuan. Tetapi kalaulah sekiranya fi'il mudhari' ini sebelumnya kita letakkan haraf baris atas. Salah satu haraf baris atas yang popular adalah an. Ya. Sekarang ni, tuan, yajlisu. Katakanlah kita letakkan fi'il mudhari' yang hujungnya berbaris depan ini, katakanlah sebelumnya kita tambahkan an, maka waktu itu yajlisu kita akan sebut sebagai ain. An yajlisa. Boleh? Asalnya yajlisu, tapi kita dah tambahkan haraf baris atas sebelumnya. Maka daripada yajlisu kita kena sebut yajlisa. Kenapa kita baca baris atas? Sebab dia terletak selepas haraf baris atas. Siapa punya kerja yang jadikan dia baris atas? Asalnya baris depan, tapi tiba-tiba baris atas. Siapa punya kerja? An punya kerja. Siapa an ini? Haraf baris atas. Apa fungsi haraf baris atas? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Senang ke susah? Jadi, apa saja fi'il mudhari' asalnya mestilah berbaris depan. Tetapi, kalaulah dia terletak, dia berada selepas haraf baris atas,
Waktu itu fi'il mudhari' kita akan baca dengan bagi atas. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ustaz, habis kalau dah berubah baris, berubah ke makna dia? Maknanya tak berubah, tuan. Ya? Maknanya tak berubah. Yajlisu, dia duduk. Kan? Kalau an yajlisa, an ni apa? An ini bahawa. An bahawa. Yajlisa, dia duduklah. Bahawa dia duduk. Maknanya tidak berubah. Ya? Hanya barisnya sahaja. Puan Suryani nampak bintang-bintang, Ustaz. Kenapa keluar bintang? Senang je ni. Asalnya bagi atas. Asalnya fi'il mudhari' hujungnya mesti bagi depan. Boleh? Hujungnya mesti bagi depan. Tetapi kalau ada haraf baris atas sebelumnya, maka kita kena tukarkan daripada bagi depan menjadi bagi atas. Siapa punya kerja? An punya kerja. Siapa dia an ini? Haraf baris atas. Ya? Ahsantum. 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 Semua kata senang. Ya? Jadi tak boleh guna diagram. Apa maksud Puan Maimunah Saleh? Saya tak faham tu. Ya? Yang lain mana tak komen? Senang ke susah ni? Ada 30 orang yang jawab hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 orang. Yang lain tak komen. Senang ke susah ni? Ya. Jangan tinggal jauh sangat. Ya. Baik. Yang lain ramai kata senang. Ahsantum. Ahsantum. Puan Suryani tengok saya. Ya. Tengok saya. Pelan-pelan. Jangan bintang-bintang sangat. Jangan layankan bintang. Boleh? Baik. Sekarang ni tuan. Itu selesai. Tuan-tuan dah kata senang. Bermakna tuan-tuan dah faham konsep dia. Ya? Tuan-tuan dah tahu konsep. Sekarang ni tengok saya tuan. Hari ni tuan-tuan juga akan tahu. Ya? Hari ni juga tuan-tuan akan tahu sebenarnya fi'il mudhari'. Ya? Fi'il mudhari' itu sebenarnya dia ada dua pattern. Fi'il mudhari' tuan-tuan, dia ada dua pattern. Kita ada fi'il mudhari' pattern yang pertama. Kita ada fi'il mudhari' pattern yang kedua. Tengok saya dulu. Tengok saya dulu tuan. Ya, sabar. Jangan takut. Saya ada. Fi'il mudhari' hari ni tuan-tuan akan tahu rupanya fi'il mudhari' ini dia ada dua pattern. Baik, pattern yang pertama apa dia? Fi'il mudhari' pattern yang pertama iaitulah fi'il mudhari' ya, yang ada penambahan huruf. Fi'il mudhari' pattern pertama ada penambahan huruf. Penambahan huruf di depan. Ya? Di depan sahaja. Boleh? Fi'il mudhari' pattern pertama ada penambahan huruf di depan sahaja. Tengok saya. Ya? Kita pergi dekat diagram kita tuan. Baik. Sekarang ni tuan-tuan tengok. Ya? Pada fi'il mudhari' ni, tuan-tuan tengok. Manakah fi'il mudhari' yang hanya ada penambahan huruf di depan sahaja? Tengok pada ana, ada penambahan di depan alif. Nahnu, ada penambahan na di depan. Ya? Anta, ada penambahan ta di depan. Ya? Kemudian huwa, ada penambahan ya di depan. Dan dia ada penambahan ta di depan. Yang ini tuan-tuan jangan kata penambahan wow. Ini bagi depan. Ini tak pandang. Ya tak payah pandang. Jadi ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Ya, kesemua ini adalah fi'il mudhari' pattern yang pertama. Sebab apa pattern yang pertama? Hanya ada penambahan huruf di depan sahaja. Ana penambahan alif di depan. Nahnu penambahan na di depan. Anta penambahan ta.
Huwa penambahan ya di depan, ya penambahan ta di depan. Ya, maka ana, nahnu, anta, huwa, hiya ini adalah fi'il mudhari' pattern yang pertama. Tulis dekat ruangan komen. Ya, setakat ni. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey, tuan? Ya, okey ke tak okey? Kita cerita dulu fi'il mudhari' pattern yang pertama dulu. Pattern yang pertama dulu, tuan. Jadi pattern yang pertama yang ada penambahan huruf di depan sahaja. Yang dekat belakang jangan pandang dulu. Kita cerita fi'il mudhari' yang ada penambahan huruf di depan sahaja. Ya. Ana penambahan a di depan. Satu kan penambahan huruf di depan kan. Belakang ada apa-apa tak? Belakang tak ada. Nahnu ada penambahan na di depan. Anta penambahan ta di depan. Huwa penambahan ya di depan. Hiya penambahan ta di depan. Maka kesemua itu tadi adalah fi'il mudhari' pattern yang pertama. Kemudian fi'il mudhari' pattern yang kedua, tuan. Ya, fi'il mudhari' pattern yang kedua ada penambahan huruf. Ya. Fi'il mudhari' pattern yang kedua penambahan huruf di depan, ya, penambahan huruf di depan dan di belakang. Ya. Untuk fi'il mudhari' pattern yang kedua, penambahan huruf di depan dan di belakang. Ya. Ada penambahan dekat depan, ada penambahan dekat belakang. Boleh? Tengok dekat diagram balik. Jadi kalau yang ada penambahan di depan sahaja ni kan, yang ada penambahan di depan sahaja, maka ini adalah fi'il mudhari' pattern yang pertama. Fi'il mudhari' pattern yang kedua penambahan di depan dan di belakang. Contohnya anti ada penambahan ta di depan dan penambahan ina di belakang. Antum penambahan ta di depan, kemudian penambahan una di belakang. Hum penambahan ya di depan dan penambahan una di belakang. Bermakna fi'il mudhari' pattern kedua ada 3, tuan. Ya. Yang ada ina, una ni, ini fi'il mudhari' pattern yang kedua. Yang lain semua fi'il mudhari' pattern yang pertama. Tulis dekat ruangan komen lagi, tuan. Setakat ni boleh ke tak boleh? Ya. Yang ini saya memang kena pergi perlahan-lahan sikit. Tak nak laju-laju. Ya, pening kepala tuan lah. Jadi, fi'il mudhari' pattern pertama penambahan huruf di depan sahaja. Ya. Fi'il mudhari' pattern kedua ada penambahan huruf depan dan belakang. Ya. Nak tahu macam mana? Tengok diagram. Tengok diagram. Ahsantu. Baik. Sekarang ni kita nak belajar cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern pertama dan fi'il mudhari' pattern yang kedua. Baik, tengok saya. Fokus pada fi'il mudhari' pattern pertama. Contoh fi'il mudhari' pattern pertama, tuan. Ya. Contoh fi'il mudhari' pattern pertama. Yaqra'u. Yaqra'u, dia membaca. Yaqra'u, hujungnya berbaris depan kan? Baik. Cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama, ya, contohnya an yaqra'ah. Cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern pertama, tuan-tuan hanya perlu tukar sahaja. Tukar sahaja baris ujungnya daripada baris depan kepada baris atas. Yaqra'u, nak baris ataskan dia, tukar daripada U kepada A. Yaktubu, tukar daripada baris depan kepada baris atas. Kan? Daripada yaktubu kepada yaktubah. Senang. Fi'il mudhari' pattern pertama senang, tuan. Macam mana nak baris ataskan dia, tukar saja, tuan.
Tukar saja, kan? Ayyaqra'a. Ayyaqra'a. Boleh? Atau contoh saya bagi lagi. Saya tukar. Ya, saya tukar. Tak apa. Nanzuru, kan? Kita dah sebut tadi. Nanzuru. Kalau kita tambahkan haraf baris atas, bermakna fi'il mudhari' ini kita kena baca dengan baris atas. Ya. Asalnya nanzuru. Sekarang ni kita nak baris ataskan, nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern pertama, cara dia macam mana? Tukarkan sahaja daripada baris depan. Tukarkan sahaja daripada baris depan menjadi baris atas. Fi'il mudhari' pattern pertama, cara baris ataskan senang tuan. Tukar sahaja. Tukar sahaja. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak setakat ni? Ya? Tukar sahaja. Tukar sahaja. Ya. Cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang pertama. Tukar sahaja daripada baris depan kepada baris atas. Ahsantum. Sekarang ni kita nak fokus pula pada fi'il mudhari' pattern yang kedua. Ahsantum. Semua kata nampak. Terbaik. 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 Lah ni kita nak pergi pada fi'il mudhari' pattern yang kedua. Fi'il mudhari' pattern yang kedua. Macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua? Pertama, senang. Tukar saja daripada baris depan kepada baris atas. Lah ni kita nak tahu nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua. Contoh fi'il mudhari' pattern yang kedua. Ya. Yajlisuna. Ni fi'il mudhari' pattern pertama ke pattern kedua tuan? Pattern kedua. Sebab ada penambahan ya di depan dan ada penambahan una di belakang. Boleh? Kalau tak ada haraf baris atas, maka kita baca yajlisuna. Sekarang ni, macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua? Tengok saya. Tengok saya tuan. Ya? Cara kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua, caranya ialah kita hapuskan cik nun. Hapuskan cik nun. Ni cik nun tuan. Hapuskan dia. Hapus. Buang. Ya, maka dia akan jadi yajlisu. Yajlisu. Apa yang tak ada dekat sini? Nun. Cik nun. Cik nun. Cik nun buang. Siapa punya kerja yang cik nun kena buang ni? An punya kerja. Siapa? An ini tuan. An ini haraf baris atas. Jadi cara nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua pun sebenarnya senang. Macam mana? Buang cik nun. Buang cik nun. Buang cik nun bermakna kita tahu fi'il mudhari' pattern kedua ini dia sedang berbaris atas. Kalau kita buang haraf baris atas, ya, buang haraf baris atas, maka automatik kita kena baca dengan yajlisuna. Ya, petanda dia bukan berbaris atas. Tetapi kalau ada haraf baris atas, kita buang cik nun, ya, maka jadilah yajlisu. Yajlisu. Tulis dekat ruangan komen. Okey ke tak okey? Ya? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey tuan? Contoh saya bagi lagi. Saya bagi lagi tuan. Supaya tuan-tuan tak pening kan. Kita nak kata ya, tanzurina kan. Tanzurina. Tanzurina ni engkau perempuan melihat. Kan? Engkau perempuan melihat. Tanzurina. Sekarang ni, ya, katakanlah sebelumnya ada haraf baris atas.
Haraf baris atas selain daripada an, tuan. Kita ada haraf baris atas selain daripada an, kita ada kai. Ya. Kai juga di antara kalimah haraf baris atas. Sekarang ni, tanzurina, dia fi'il mudhari' pattern pertama ke kedua? Pattern kedua. Ada penambahan ta di depan dan penambahan ina di belakang. Macam mana kita nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern yang kedua? Hapuskan cek nun. Hapuskan cek nun. Maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi kai tanzuri. Kai tanzuri. Boleh? Mana pergi cik nun? Cik nun dah kena hapus. Siapa punya kerja? Kai punya kerja. Siapa kai ni? Haraf baris atas. Apa fungsi haraf baris atas? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Macam mana nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua? Hapuskan cik nun. Maka jadilah dia kai tanzuri. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni tuan-tuan, senang ke susah? Ya, senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Ya. Jadi nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern pertama senang je, tukar daripada depan kepada atas. Tukar daripada depan kepada atas. Nak baris ataskan fi'il mudhari' pattern kedua lagi senang. Tak payah tukar, buang je cik nun. Buang je cik nun tuan. Maka itulah petanda dia baris atas. Ya. Ahsantu. Ahsantu. Puan Hadijah Abu Hassan, senang sikit. Baik, saya bagi latihan. Ya, saya bagi latihan. Saya bagi satu. Yasma'u. Yang kedua. Tak nampak tuan. Yang kedua, yajlisuna. Ya, saya bagi yang sama je. Tak nak, bagi lain. Yang kedua, saya bagi yaktubuna. Ya, baik. Baik, katakanlah tuan. Sekarang ni, kalaulah yasma'u ni sebelum dia ada haraf baris atas lan. Lan. Lan pun di antara salah satu haraf baris atas. Yang kedua, katakanlah sebelum yaktubuna ini ada kai. Kai. Kan? Kai. Maka kalau yasma'u, macam mana kita nak baca dengan macam mana nak baris ataskan dia? Yaktubuna, macam mana kita nak baris ataskan dia? Tulis jawapan dekat ruangan komen sekaligus tuan. Sekaligus tuan. Ya, sekaligus. Tulis jawapan dekat ruangan komen sekaligus. Yasma'u, sekarang ni macam mana kita nak baris ataskan? Kenal pasti dulu, dia fi'il mudhari' pattern pertama ke pattern kedua? Yaktubuna, pattern pertama ke pattern kedua? Kemudian barulah kita baris ataskan ikut pada pattern dia tuan. Tulis jawapan dekat ruangan komen. Ya. Tulis jawapan dekat ruangan komen. Puan Suryani, kenapa baca lan yasma'u? Kita dah belajar ni. Ya. Kita dah belajar fungsi dia membaris ataskan. Sekarang ni macam mana kita nak baris ataskan yasma'u? Macam mana kita nak baris ataskan yaktubuna? Ya, Puan Suryani tu dah bagi jawapan yang sama tu. Ya. Puan Moksuda, kenapa kata kai yaktubu? Betul lah. Betul-betul. Baik-baik, minta maaf. Saya nak baca nama Puan Bunga sebenarnya. Kenapa Puan Bunga kata kai taktuba? Yaktubuna. Mana datang taktuba dekat situ? Ya. Mana lagi ni?
Ya. Ada 30 orang yang tengok tapi yang menjawab tak ramai ni. Penting untuk tuan-tuan jawab. Sebab apa? Saya tahu tuan-tuan faham ke tak faham daripada sinilah. Ya. Saya tahu tuan-tuan. Ya, saya tahu tuan-tuan faham ke tak faham daripada sini. Ya. Ahsantum. 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 Ya. Jadi yasma'u, kalaulah sebelumnya ada lan, maka kita akan baca dengan lan yasma'a. Lan yasma'a. Kita baca dengan baris atas. Ya. Kalau yaktubuna, katakanlah sebelumnya ada kai, maka cara nak baris ataskan yaktubuna, fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan cik nun. Jadilah kai yaktubu. Kai yaktubu. Mana pergi cik nun? Cik nun dah dihapuskan, tuan. Boleh? Baik. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Jelas ke tak jelas? Ya, ramai yang jawab betul. Yang jawab salah tadi ada 2 orang sahaja. Ya. Pertama tadi Puan Bunga, dia terkai taktuba, yang tu salah. Puan Suryani, lan yasma'u. Yang salah, dia salah yang tu. Ya. Yang penting saya sebut nama, jangan kecil hati, jangan marah. Boleh? Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada ayat kita hari ni. Ahsantum. Ahsantum. Semua kata jelas. Baik, tengok. Tengok pada ayat kita minggu lepas, tuan. Ya. Tengok pada ayat kita minggu lepas. Ayyasbiquna. Ayyasbiquna. Ya. Tengok pada yasbiquna. Yasbiqu dengan na, 2 kalimah yang berbeza. Boleh? Tengok saya balik, tuan. Baik, ya. Yasbiquna. Yasbiqu 1 kalimah. Yasbiqu terjemahannya mereka mendahului. Na kami. Maka na ni tak terkira, tuan. Kita tengok pada yasbiqu. Yasbiqu. Boleh? Yasbiqu ni, dia adalah fi'il mudhari', tuan. Ya. Fi'il mudhari' pattern ke berapa? Pattern kedua. Asalnya yasbiquna ni, ejaan dia macam ni. Yasbiquna. Yasbiquna. Ini yang sepatutnya, tuan. Yasbiquna. Yasbiquna. Boleh? Tetapi dalam ayat kita minggu lepas, tuan, ya, kenapa kita baca dengan yasbiquna? Sepatutnya kita kena baca dengan yasbiqunana. Ya. Sepatutnya kita kena baca dengan yasbiqunana. Tapi kenapa ayat kita yang dekat sini, ayat kita minggu lepas, tuan, nun ni tak ada? Kenapa nun dekat sini tak ada, tuan? Sepatutnya kita kena baca yasbiqunana. Kenapa kita baca ayyasbiquna? Mana pergi nun ni? Kenapa nun ni tak ada, tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Kenapa cik nun tak ada ni? Siapa punya kerja, tuan? Siapa punya kerja yang pergi buang cik nun dekat dalam ayat kita minggu lepas, tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya, sepatutnya kita baca yasbiqunana ni. Kan? Sepatutnya kita baca yasbiqunana. Kenapa yang kita pergi baca ayyasbiquna? Mana pergi nun dekat sini? Yang nun ni lain, tuan. Ni na ni kami. Mana pergi cik nun yang asal ni? Kenapa, tuan? Kenapa cik nun ni hilang ni? Kenapa? Kerana sebab ada an ataupun sebab ada haraf baris atas. Katakanlah kalau haraf baris atas ni tak ada, maka kita akan baca dengan yasbiqunana. Tapi kerana ada haraf baris atas, ada an, maka kita baca dengan ayyasbiquna, bahawa mereka mendahului kami.
Itulah sebab dia tuan-tuan. Ya, itulah sebabnya kenapa kita baca dengan an yasbiquna. Apa punya kerja? An punya kerja. Kalau an ni tak ada, maka kita kena baca macam mana? Yasbiqunana. Tapi sebab ada an, kita bacalah yasbiquna. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Ya, faham ke tak faham tuan? Saya tulis dulu tajuk kita yang kedua tuan.